Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah difahamkan ini adalah protes daripada anak muda. Beberapa anak muda, saya tidak pasti daripada mana mereka hadir bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan media. Hari ini saya daripada Ketua Pergerakan Baju Merah yang mungkin pernah lihat saya ketika zaman Baju Merah, dan hari ini saya keluar semula. Kenapa saya keluar semula? Kerana hari ini kami rasa tidak puas hati dengan apa yang Presiden UMNO telah buat. Kami jentera-jentera di bawah daripada NGO aktivis yang pro kepada UMNO, kami sayangkan UMNO dan kami sayang juga Barisan Nasional. Dan hari ini keputusan yang amat mengejutkan, amat sedih sekali apabila kita hanya tinggal 30 kursi. Namun aktivis yang berada bersama kami hari ini, kami tidak akan lari kepada mana-mana pun. Dan kami sayang kepada Datuk Seri Ismail Sabri membuat satu tema Keluarga Malaysia. Dan hasilnya daripada Keluarga Malaysia, kita nampak tidak ada pergelutan. Tetapi malangnya, gerakan-gerakan Presiden ketika kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, tidak ada parti-parti lain mendesak beliau. Hanyalah daripada gerakan Presiden mendesak bubar parlimen dan bubar parlimen. Nah, ambil sekarang apa telah berlaku. Dengan sikap egonya yang tidak mahu bersama-sama dengan parti-parti lain. Kononnya no DAP dan no sebagainya. Tapi hari ini teori kami dah hampir nampak, hampir jelas. Apabila seolah-olah kita tunggu, kami tidak nuduh, tapi teori setakat ini telah berlaku. Seolah-olah selepas ini akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan mungkin, ini teori ya, dan mungkin untuk melepaskan kluster Mahkamah Presiden sendiri untuk bebas daripada kes-kes beliau. Jadi hari ini jalan terbaik kepada Presiden Zahid Hamidi agar contohilah Presiden yang lepaskan jawatan, undur secara terhormat. Jangan membuatkan peringkat bawah, aktivis dan sebagainya berlaku yang luar kotak fikiran. Cukup tanda di PRU semalam, jelas anak-anak muda yang baru mengundi 18 tahun, mereka telah menolak terang-terang bahawa mereka anak muda tidak mahu lagi kluster mahkamah dan rasuah. Itu adalah bonus kepada Perikatan Nasional, kepada PN dan PAS. Tahniah kepada mereka, kepada kami. Kami inginkan kestabilan politik untuk ekonomi negara kita. Bukan kestabilan politik untuk individu, untuk melepaskan tengkuk sendiri, menjahanamkan Parti Keramat UMNO ini. Ini kita mahu. Jadi kita minta selepas ini, sampaikan pada rakan-rakan semua ke seluruh Malaysia, mengambil kesempatan kepada rakan-rakan media agar baju merah saya tidak akan duduk diam. Kami rasa terkilan apabila panglima-panglima utama seperti Tan Sri Noh, Tan Sri Anwar Musa, KJ sendiri yang berjuang ketika 22 bulan dalam kerajaan Pakatan Harapan, mereka adalah panglima-panglima sebenar di dalam Dewan Rakyat Ahli Parlimen. Tapi malangnya apa yang berlaku sekarang, seolah-olah macam membunuh semua panglima-panglima UMNO. Yang paling kami rasa kesal, pemimpin future akan datang iaitu KJ telah diletakkan di sarang dan lubuk Pakatan Harapan. Tapi apapun, KJ, kami memuji beliau. Dia menang, dia kalah secara bergaya. 26,000 dia boleh dapat dengan majoriti singkat 2,000. Dan kami semua memuji kepada KJ, seorang pejuang hebat. Kami minta KJ, jangan undur diri. Kami di bawah akan bersama. Dan pastikan selepas ini, Zahid Hamidi letak jawatan. Zahid Hamidi undur daripada UMNO. Undo Zahid. Inilah mesej daripada yang mungkin Presiden tidak nampak, gerakan-gerakan di bawah, yang mana ramai kesetiaan ahli aktivis, ahli UMNO biasa yang tidak ada jawatan, yang taat kepada Parti UMNO.
Lepas ini sama-sama kami tidak akan lari pada UMNO. Kami akan terima hakikat bahawa lepas ini kami taat pada UMNO, kami bersedia akan menjadi Barisan Nasional sebagai parti pembangkang yang paling bersih selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih semua. Tuan, berapa lama je masa bagi kat Presiden untuk letak jawatan? Kami sebagai NGO aktivis Barisan Nasional atau UMNO, kami tetap menghormati kepada pemimpin bersih. Maksudnya macam timbalan ketua bahagian dan bahagian yang bersih dalam UMNO. Jadi kami menghormati sebab inilah yang telah dididik oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang bersih. Contoh macam KJ sendiri, contoh macam Tan Sri Noh sendiri dan sebagainya. Masuklah dalam Syiar UMNO Musa. Kalau tak letak dalam masa terdekat, apa baju merah nak buat dekat Zahid? Mungkin baju merah akan bergerak bagaimana kami menentang bersih. Yang mungkin Datuk Jamal pun kalah dan saya rasa Datuk Jamal tidak keluar. Mungkin dia sakit. Tapi mungkin saya masih hidup lagi, saya akan menghidupkan gerakan baju merah, insyaAllah. Ada presiden yang akan didesak? Setakat ni memang kami nampak presiden, tapi kami harap timbalan presiden juga janganlah terlalu lemah. Dan kalau terpaksa kami minta pemimpin OTA yang ada presiden timbalan presiden undurkan diri. Tapi kalau timbalan presiden untuk stay, tolong jelaskan dirinya, zahirkan kemampuan dia dan keberanian dia dalam mentadbir UMNO. Kami perlukan pemimpin yang tegas dan bersih, insyaAllah. Tuan, tentang gabungan dengan PH, katanya ramai yang menafikan, yang tak nak. Respon baju merah macam mana? Kami memang, kalau boleh, kalau peringkat kami mahukan gabungan yang ada supaya nampak, buktikan kata-kata mereka yang no DAP, no Anwar Ibrahim. Kena buktikan. Tapi kalau hari ini UMNO sendiri Zahid Hamidi, apa yang teori kami nampak, seolah-olah akan memberi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kami di peringkat bawah makin lantang dan makin bangkit menentang Zahid Hamidi. Walaupun apa yang berlaku, insyaAllah. Okay, pendirian untuk siapakah yang layak menjadi pemimpin baru Barisan Nasional? Presiden baru. Saya nampak yang bersih bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, yang selama ini seolah-olah ditekan, dia tetap berjuang. Pelbagai-bagai injection dapat kepada dia, hentaman dan desakan, tapi Datuk Seri Ismail Sabri tetap berjuang dan dia adalah pemimpin bersih. Dan kami harap Ismail Sabri biarlah sebagai presiden dan KJ pergilah sebagai timbalan presiden, insyaAllah. Fair, otai dan youngster ada di situ. Ya? Nama saya Arifin bin Abu Bakar selaku Ketua Penerangan Gerakan Baju Merah. Berapa orang hari ini semua, Tuan? Setakat ni tadi ada dalam 40-an, 50-an. Tapi ada dah balik. Lebih kurang. Arifin bin Abu Bakar. Double F. Gerakan ni daripada mana? Seluruh setakat ni kami tadi secara spontan panggil dalam masa sejam 2 jam, ada dalam sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi Tuan Presiden Gerakan Baju Merah? Saya bukan presiden, saya Ketua Penerangan Gerakan Baju Merah. Ketua Penerangan Gerakan Baju Merah. Ya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih semua. Saya hargai semua. Pergi betul dia undur-undur. Laungan sikit, Tuan. Laungan satu gambar. Ya, sekejap cari. Habis satu gambar. Okey, bang. Okey, cantik bang. Undur lah, Zaid. Okey, undur. Okey, bagi aku lah aku. Tahu. Ya, Undur Zaid. Okey. Undur presiden, undur Zaid. Baik. 1 2 3. Undur Presiden! Undur Presiden! Undur Presiden! Undur Presiden! Undur Presiden! Undur Presiden! Undur Zahid! Undur Zahid! Undur Zahid! Undur Zahid! Undur Zahid! Undur Zahid! Undur Presiden! Undur Presiden! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih semua. Okey, baik itu daripada Ketua Penerangan Baju Merah yang hadir bagi kumpulan kedua, saya kira kumpulan kedua yang hadir di sini bagi menolak ataupun mendesak Datuk Seri Zahid Hamidi agar segera meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan mendesak juga Datuk Seri Zahid Hamidi supaya bersifat gentleman seperti mana yang pernah dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebelum ini. Dan mereka juga mendesak supaya Datuk Seri Zahid Hamidi bertanggungjawab atas kekalahan
Parti Keramat ini kerana hanya memperoleh 30 kursi sahaja pada PRU15 ini. Okey, dan kami juga dimaklumkan hari ini agak sibuk, difahamkan nanti ada sidang media oleh Ketua-Ketua Wanita UMNO bahagian wilayah Persekutuan yang akan diadakan hari ini juga pada 6 petang di Pejabat Wanita UMNO wilayah Persekutuan. Mungkin saya kira sidang media itu juga berhubung dengan situasi semasa politik negara, membabitkan Parti Keramat Barisan Nasional BN susulan kekalahan besar oleh Barisan Nasional BN buat pertama kali dalam sejarah pada PRU15 ini. Bagaimanapun sehingga hari ini masih belum lagi mendapat sebarang penjelasan ataupun sebarang keputusan mengenai parti mana yang mampu membina kerajaan bagi PRU15 ini yang akan mentadbir negara dalam tempoh 5 tahun ini dengan sebaik mungkin. Okay, menerusi Twitter yang kami peroleh, Datuk Dr. Ashraf Wajidi menulis secara ringkas, berdamailah dengan takdir dan redalah. Maksudnya mungkin rata-rata menerusi kenyataan yang diberikan ini juga cukup mendalam. Dan seterusnya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawuh juga berkata saya terima kekalahan dengan berlapang dada, menerusi Twitter. Manakala Khairi Jamaluddin pula enjoy dia punya kenyataan yang mana saya tidak sabar menantikan Piala Dunia di televisyen. Saya difahamkan Piala Dunia akan berlangsung tidak lama lagi mungkin hari ini tak silap saya. Pastinya ramai yang akan menyaksikan pertandingan bola sepak malam ini. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kalau kita lihat pun keadaan di sini masih lagi ada beberapa media yang masih stay di sini bagi menunggu mungkin ada apa-apa lagi daripada mana-mana kumpulan lain untuk membuat desakan kepada pimpinan tertinggi UMNO. Ada juga yang telah pun pulang balik ke destinasi ataupun pergi ke lokasi yang lain bagi tugasan yang seterusnya. Semua lawak lepas PRU baru bersuara. Itu kita tak pastilah, semua pihak dah mula bersuara kan. Supaya kita saya mengharapkan supaya kita mampu membina ada kerajaan yang cepatlah. Sebab esok nak cuti umum, pastinya semua orang tengah tunggu ni sama ada Malaysia akan cuti umum atau tidak, dan siapakah yang akan mengumumkan cuti umum itu. Ada apa-apa tak petang ni? Kalau dekat sini so far tak ada apa-apa. Di Menara Dato' An so far tak ada apa-apa. Difahamkan akan ada pukul 6 petang akan ada sidang media. Sidang media oleh Ketua-Ketua Wanita UMNO bahagian wilayah Persekutuan.
bukan mangsa banjir je. Saya faham mangsa banjir pun terkandas kan. Kita orang ni pun sama media tak ada sedar dah bekerja hampir 3 minggu dah. Okey, berdasarkan info yang saya terima, parti MCA dan MIC hari ini secara rasmi menyatakan hilang kepercayaan terhadap pengerusi Barisan Nasional BN iaitu Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi selain mendesak agar beliau segera melepaskan jawatan itu. Ini adalah parti komponen di dalam Barisan Nasional iaitu parti MCA dan MIC. Dalam pernyataan media berasingan, dua pemimpin kanan parti itu berkata kekalahan BN pada Pilihan Raya Umum memberi signal yang jelas perlu ada perubahan dari segi struktur pimpinan dan gabungan itu. Dan menurut Setiausaha Agung MCA iaitu Datuk Chong Si Woon berkata parti itu terkejut dan kecewa atas keputusan Ahmad Zahid menangguhkan mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN pada hari yang dijadualkan pada malam ini. Dan pada masa keadaan politik negara masih tidak stabil dan tidak menentu selepas PRU15 baru ini, katanya mesyuarat Dewan Tertinggi adalah amat terdesak untuk membincangkan situasi politik terkini dan membuat keputusan Barisan Nasional sebagai satu blok. Dan MCA mengambil pendirian yang tegas bahawa tiada mana-mana pihak yang berhak mewakili BN untuk berunding dengan mana-mana parti politik tanpa mandat daripada Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN. Okay, Chong juga berkata Dato' Seri Zahid harus segera meletakkan jawatan dengan terhormat supaya seorang pemimpin baru dapat mengambil alih pucuk pimpinan BN untuk menentukan hala tuju parti. Dan pada masa yang sama katanya lagi, MCA berpendapat bahawa pemangku pengerusi barisan BN perlulah memanggil mesyuarat Dewan Tertinggi dengan kadar segera. Dalam pada itu, Ketua Wanita MIC iaitu Datuk Muhana Muniandi juga berkata, anggaplah ini sebagai satu pengajaran buat kita semua bahawa peletakan jawatan ini juga untuk memberi laluan kepada pimpinan lain yang mampu memberi perubahan jika tidak mahu berdepan dengan penolakan lebih teruk pada masa hadapan. Dan katanya lagi dari sudut lubuk hatinya dengan penuh hormat supaya pengerusi BN meletakkan jawatan. Ini daripada Ketua Wanita MIC. Rasanya daripada MCA dan MIC juga sudah pun menyuarakan pendapat mereka tentang kemelut yang berlaku dalam politik Barisan Nasional BN pada PRU15 ini. Tegas Muhana lagi, Dato' Seri Ahmad Zahid perlu mengambil tanggungjawab penuh kerana bertindak menukar 10 calon BN yang mempunyai kekuatan undi putih sehingga menyebabkan kekalahan begitu teruk semalam. Bila berkait dengan pengundi putih ni, sebenarnya bahaya juga. Kadang-kadang mereka ni mungkin tak keluar mengundi untuk menyokong parti yang sememangnya mereka menyokong sebelum ini. Dan tindakan itu telah menyebabkan kita kalah, kata Muhana. Tindakan itu telah menyebabkan BN kalah dengan begitu teruk, walhal calon ini merupakan antara yang mampu memberikan kita kemenangan pada PRU ini. Dan rata-rata kekecewaan akar umbi dengan tindakan Presiden itu sehingga memboikot dan tidak bersemangat membawa kemenangan untuk BN. Tempias itu turut dirasai oleh calon-calon lain kerana jentera tidak dapat bekerja dengan semangat tinggi untuk membawa kemenangan buat BN. Okey, saya difahamkan dalam keadaan kita sedang sibuk dengan kemulut-kemulut politik ini, masih ada wujudnya pelantikan jawatan baru yang mana Presiden UMNO Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi melantik Ahli Majlis Tertinggi UMNO Isham Jalil sebagai Ketua Penerangan UMNO menggantikan Syahril Hamdan berkuat kuasa hari ini. Perkara itu disahkan sendiri oleh Setiausaha Agung UMNO Dato' Seri Ahmad Mazlan di laman Twitternya. Laman Twitternya. Dan perkara itu, keputusan itu dibuat adalah susulan peletakan jawatan Syahril Hamdan pada hari ini. Dan dalam hal itu Dato' Seri juga menyatakan bahawa terima kasih atas khidmat yang telah diberikan oleh saudara Syahril. Syahril Hamdan mengumumkan meletakkan jawatan Ketua Penerangan UMNO dan mendesak Ahmad Zahid berundur secara terhormat susulan prestasi buruk parti pada PRU semalam. Sementara itu, Isham Jalil dalam kenyataan di Facebooknya berkata beliau percaya UMNO perlu membuat pembaharuan dalam MAN kepada parti.
dan beliau turut berikrar untuk tidak lari daripada perjuangan dan berkorban untuk parti. Walaupun pelbagai cabaran dan dugaan yang ditempuhi selama ini, beliau tidak akan berputus asa dan akan bertanggungjawab terhadap kekalahan dan kesempitan ini, katanya. Okay, dalam pada itu, menerusi Instagram Khairi menyuarakan sokongan terhadap gesaan supaya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan yang dilakukan oleh bekas Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Khairi yang tewas dalam PRU15 di Parlimen Sungai Buloh berkata Syarif dan On Hafiz telah melakukan perkara yang betul. Katanya, kata KIG, sekarang pemimpin kanan perlu ikut. Takkan tengok saja menang sorak di WTC, negara terkadai. Itu antara kenyataan yang dikongsikan oleh KJ menerusi IG story-nya, ya. Okey, untuk makluman anda, pada PRU 14 lalu UMNO menang dengan 54 kerusi parlimen. Namun pada PRU 15 ni hanya menang 30 kerusi parlimen saja. Ini adalah satu rekod paling tercorot dalam sejarah buat Parti Keramat UMNO. Dan sehingga hari ini kita masih menantikan siapakah yang mampu membuat gabungan untuk membentuk kerajaan. Adakah PN bersama dengan GRS ataupun sekali bergabung dengan BN untuk cukupkan kursi 119 bagi membentuk sebuah kerajaan pada PRU 15 ini. Ketika ini keadaan di Menara Dato' On sepi, tiada apa-apa. Seperti inilah. Anda tengok tadi penuh dengan para media. Sekarang ni banyak media yang sudah pun beredar. Mungkin ke lokasi tugasan yang seterusnya. Ada sidang media beberapa tempat lagi. Namun di sini, inilah keadaan yang boleh saya kongsikan kepada anda. Situasi semasa di Menara Dato' On yang sepi dan suram. Okey, berdasarkan analisis yang dapat saya kongsikan yang berdasarkan analisis yang saya dengar siang tadi, kini politik dilihat seperti stylis iaitu gelombang stylis yang berubah kepada gelombang Melayu Islam. Itu yang dapat disaksikan. Dalam tempoh 5 tahun ini, saya rasa rakyat memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, yang mampu mengembalikan balik ekonomi negara. Dalam pada itu, mampu membentuk sebuah kerajaan yang mampu mentadbir ekonomi negara dengan baik susulan berlakunya ribut ekonomi global dunia pada tahun hadapan. Dan itu antara kebimbangan suara rakyat. Sebab itu mereka memerlukan sebuah kerajaan yang betul-betul utuh untuk menjaga negara ini. Okay, sebelum ini negara mengalami masalah pasca COVID-19 dan diburukkan lagi dengan geopolitik, inflasi negara dan krisis makanan. Ya. Dan tidak ketinggalan tabik urus pentadbiran terbaik juga adalah satu perkara yang amat dititik beratkan oleh rakyat, dan juga accountability yang penting dan kestabilan politik yang tewas pada PRU 14 lalu. Okay, difahamkan tadi menurut sumber daripada UMNO bahawa mesyuarat MKT UMNO yang akan berlangsung sepatutnya malam ini atau pukul 3 petang tadi pun telah dibatalkan, ya.
dan ramai pemimpin-pemimpin MKT UMNO telah pun beredar meninggalkan tempat ini. Okey, baik. Saya kira itu saja dahululah laporan yang dapat saya kongsikan buat masa ini kepada anda. Jadi jangan lupa ikuti perkembangan semasa mengenai politik semasa di Malaysia bersama dengan rakan-rakan setugas saya yang mungkin berada di beberapa lokasi lain seperti di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, di lokasi Bukit Bintang, juga di depan Istana Negara. Jadi anda boleh ikuti perkembangan semasa yang dibawakan dalam Facebook Malaysia Gazette pada hari ini bagi susulan kerajaan tergantung dan siapakah yang mampu mewujudkan satu kerajaan yang utuh bagi memimpin negara dalam tempoh 5 tahun ini. Baiklah, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.